Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Yang mulia Tuan Imam, pegawai pusat dakwah, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Hari ini kita dapat sambung muzakarah kita. Iaitu hari ini kita puasa masuk hari yang ke-26. Tapi saya baru balik dari Mekah. Orang Mekah hari ini mereka 27. Mereka puasa hari Sabtu. Kita puasa hari Ahad. Jadi saya pergi ke Mekah hari Sabtu. Maka saya tak puasa lah. Kita ikut di sini. Sampai sana pun terbang-terbang. Mereka puasa. Maka saya kena hormatlah di sana. Tak makan. Saya tak makan, jaga marah. Jadi saya pun duduk di sana, mau balik 3 hari lepas tu. Mau balik. Jadi saya tak puasa apa-apa lah sebab saya dah puasa sana lama. Balik mai tinggal 7-8 hari lagi nak raya. Puasa tak ada apa-apa. Sana sungguh kata puasa tu panjang masa. Puasa di sana kurang lebih 15 jam satu hari. Kurang lebih 15 jam. Kita sini dalam 13 jam saja. Tapi sungguh kata lama panjang masa. Tapi tak ada apa-apa. Beza di sini. Saya balik di sini. 3 hari puasa. Letih. Sana tak letih. Tak berasa dahaga sikit pun. Walaupun panas di sana 50 darjah. Panas tuan-tuan. Tinggi sungguh panas. Kita di sini tak sampai 50, 40 tak sampai. Ini. Di sana Tuhan bagi kepada saya. Walaupun saya tu kurang makan, tak letih. Kurang makan. Hanya saya makan sedang. Bistang sebiji, air putih segelas. Tak makan di sini, makan satu mangkuk moyo. Tapi tak rasa letih. Ini barakah di sana. Sebab tu nak berkat ni. Sebab tu saya boleh puasa sana lebih kurang 20 hari, 21 hari. Alhamdulillah. Jadi, bila kita sebut kata puasa semua, kita termaklum pada orang Islam. Tak makan, tak minum, tak buat, tak apa. Itu yang kita puasa. Tapi kalau segi syarak, sebut kata puasa kena jaga pantang larang. Takut patai puasa. Beringat, jaga pantang larang, takut patai puasa supaya kita puasa kita sah di sisi Tuhan. Jadi hari ini kita masuk 26, kita sebelum puasa itu. Masuk bulan Rejab, Syaban, Ramadan, Syaban dah. Rejab dah. Pakai doa tu imam baca doa. Selepas sembahyang fardu dia baca doa. Kita pun amin. Kalau bulan Rejab, Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa. Minta berkat bulan Rejab, minta berkat bulan Sya'ban dan kita boleh sampai bulan Ramadan. Mai bulan Sya'ban tu imam buang satu kerim. Allahumma barik lana fi Sya'ban, tak ada Rejab sebab Rejab dah habis. Wa ballighna Ramadan.
Doa kita pakai amin. Minta. Ini doa ini bukan dikarang oleh ulama. Ini hadis Nabi. Minta supaya kita sempat hidup dalam bulan Ramadan. Sempat kita buat ibadat dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan. Jadi sebab itulah bila waballighna Ramadan, kita boleh sampai bulan Ramadan, barakah kita boleh hidup dalam Ramadan. Bila boleh hidup dalam Ramadan, kita boleh buat ibadat. Sebab gandaan pahala dalam bulan Ramadan tak sama luar daripada Ramadan. Ini keadaan Tuhan Maha Kaya, Maha Pengasih. Ini Maha Kasih Sayang. Kasih sayang. Sebab apa? Dia tahu hamba dia. Hamba dia ni ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sihat, ada yang sakit. Tuhan tahu hak dia, dia yang buat, dia yang bagi jadi. Bila dia semua bukan orang kaya, ada yang miskin. Bukan semua miskin ada kaya. Dan bukan semua yang sihat, ada yang sakit. Bukan ada yang sakit, tak ada yang kaya, yang sihat. Semua ada. Bila begitu, bagi orang yang susah, tak cukupi wang hanya untuk makan saja dengan pakai matan, maka dia tak boleh pergi ke Mekah lah. Nak pergi ke Mekah tuan-tuan, ribu bukan sekupang dua. Ribu. Habis lekeh 7,000 bulan Ramadan ni. Pergi dengan pakej saya 7,280. Okay. Selama 12 hari. Dan puasa di sana, semua puasa di sana. Hampir hari 1, 13 bulan lepas balik. Itu orang kaya, orang susah tak boleh pergi. Duit nak cari. Tambah penyakit pula, kerja pun tak ada, duit nak cari payah. Begitu juga ada yang kaya tak pergi ke Mekah. Tuhan tak panggil, tak jadi tetamu dia. Duit banyak duit. Pergi kot lain boleh. Tapi nak pergi Mekah tak tahu. Tak dapat hidayah. Walaupun begitu Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka dia bagi kemudahan kepada orang Islam yang beriman, bukan orang yang tak beriman, da'ana ya benar. Maka lakukanlah ibadat kepada Allah bulan Ramadan sebanyak mungkin. Buatlah ibadat. Sebab tu ibadat dalam Ramadan kita kena tengok balik dia kita. Hari ini kita duduk puasa 26 hari. Berapa banyak kita buat ibadat seperti sembahyang tarawih? Kita tunai tak? Elok tak? Buat betul tak? 26 hari. Malam ni malam 27. Adakah kita sembahyang ikut garis yang digariskan oleh dalam mazhab Syafi'i? Bukan Syafi'i tuan-tuan. Hanafi, Maliki dan Hambali. Tapi yang lebih kuat Syafi'i dengan Hanafi. Maka 20 rakaat. Ada yang kata buat 8. Tapi bagi saya, orang lain saya tak tahulah. Saya suka buat 20. Sebab 20 rakaat itu beri kepada kita. Siapa dia? Sayyidina Umar. Dia yang beritahu. Sobat 20. Mana baik dengan ulama yang kata 8, mana baik dengan Sayyidina Umar. Mana baik? Bagi saya, Sayyidina Umar lebih top bagi saya. Sebab sekalinya dia sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Yang keduanya, dia tu dengan Nabi. Nabi Muhammad tu menantu dia. Pak mentor Rasulullah. Dan dia berkecimpung dengan Nabi untuk menegakkan agama Islam. Berperang sana, perang sini. Lawan sana, lawan sini. Saingannya kita boleh kecap nikmat Islam dan iman. Salah satu daripada Sayyidina Umar lah. Sebab tu Nabi marah sangat.
orang yang hina sahabat dia yang 4 ni. Tapi main zaman sekarang secara tak langsung apa yang Sayyidina Umar bagi tahu tak percaya. Ini tuan-tuan. Adakah kita buat sembahyang tarawih cukup 20 rakaat? Macam mana yang diberikan pengetahuan kepada kita Sayyidina Umar? Banyaknya sekarang. Dulu kita ada marah kepada daripada pelih balapan. Lah daripada Kedah sampai Johor semuanya 8 rakaat. Hilang dah yang mana Sayyidina Umar beritahu. Nabi Sayyidina Umar tengok menantu dia. Dia tahu sahabat dia. Mana boleh betul, mana betul dengan orang ni, kemudian dia dengan dia. Ini tuan-tuan. Yang ni yang saya ada menengung balik. Bagi saya bukan saya tak mahu ke apa. Mana betul di antara dia dengan hak yang kata 8 rakaat. Jadi bagi saya tetap hak Sayyidina Umar. Dia habaq 20 tetap. Masalah nak buat 2 rakaat ke, nak buat 8 ke 10, nak buatlah. Jadi masalah nak sembahyang sikit banyak tu atas diri kita. Jangan kata Nabi buat 8. Kita tak tengok. Orang tu dia habaq 8 tak tengok. Tapi Sayyidina Umar tengok. Nabi Muhammad mana betul? Hanya ni tuan-tuan. Dia tengok menantu dia, sahabat dia. Hanya ni yang masalah. Adakah kita sembahyang cukup 20 rakaat? Tak cukup ataupun tiap-tiap malam kita sembahyang? Adakah kita tinggal? Ini sebab lain daripada bulan Ramadan tak ada sembahyang tarawih. Hanya tentu kepada umat Nabi Muhammad saja sembahyang tarawih 20 rakaat. Nabi lain tak ada. Ini kita melengong balik. Gagah-gagah tinggal malam ni, malam 27, malam 8, malam 29, malam 30 tak ada dah. 3 malam lagi je. Gagahlah buat 20. Tak larat. Kita tiap juga. Cuma yang satu saja. Kita lupa tak boleh berdiri, tak mau dah sembahyang. Walhanya sembahyang sunat, sebut sembahyang sunat dah tak larat. Sembahyanglah sunat tarawih tu ikut imam. Kita duduk boleh. Boleh kita duduk. Tapi kita tak pernah tengok orang sembahyang tarawih 20 ada duduk. Pernah tengok tak? Ada duduk. Abang, ada tak? Tak ada. Banyak sembahyang sunat macam kuat lagi pun kuat, boleh sembahyang berdiri pun tak mau sembahyang berdiri, boleh duduk boleh. Yang tak boleh sembahyang fardu. Fardu selagi boleh berdiri kena berdiri. Kalau dia sembahyang duduk tak usah. Sembahyang sunat boleh, cuma pahala sikit. Sikit dapat juga. Kalau berdiri dapat 100, kalau duduk dapat 50, dapat juga. Kalau tak sembahyang langsung, apa tak ada. Ini adakah kita cukup sembahyang tarawih buat bagi elok? Tuan-tuan, bulan Ramadan ni diri kita lah yang kita duk baca doa tu imam baca Allahumma balighna fi Ramadan tu tang mana minta kita hidup supaya sampai dalam Ramadan, balighna Ramadan, bagi sampai. Tiba-tiba kita dah duduk, kita tak buat rugi ya. Rugi tuan-tuan. Sebab tu macam kita nak pergi mana-mana pipi sampai situ tak buat, tak tengok alilino aja. Rugi kita sudah pergi. Dah kita boleh hidup bulan Ramadan. Tambah ini tinggal 3 hari lagi. Buat cukup 20. Larat tak larat lawan nafsu. Nafsu saja. Tambah akhir bulan Ramadan ni makan pun tak lalu. Tak lalu. Tak katalah. Bila tak lalu tak larat letih. Ujian Allah. Ingatlah. Jadi sembahyang tarawih dulu. Sampai kita minta tiba-tiba kita tak apa. Sayanglah. Terdepan tak tentu. 365 hari tak dua. Boleh dimati. Jangan-jangan asri dulu mati depan. Tu dia kata asri saya apa semacam. Sebab tu kita dah ada dalam bulan Ramadan. Sembahyanglah tarawih. Tinggal baki sikit sangat. Sebulan tu tinggal 3 hari lagi. Ini malam ni malam 27. Kenapa pula malam ni malam 27 tuan-tuan? Barakah tu. Pada apa? Malam Jumaat. Betul tak? Malam Jumaat tu. Jangan tinggal.
Semayang 20 rakaat. Sudah semayang 20 rakaat, semayang pula 3 rakaat, semayang witir. Tuan-tuan, saya ikhlas, saya cerita, saya pergi Mekah. Lepas balik ni saya tak seronok. Tidak saya seronok pergi Mekah. Pergi kali ni tak seronok. Sebab apa tak seronok? Saya abang lah guru tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan ada duit pergi lah. Tumpang muda, tumpang apa. Saya dah pergi pada Ramadan. Semayang di Mekah 20 rakaat. Di Madinah, Masjid Nabawi pun 20 rakaat. Tuan-tuan. Tapi bila pergi baru ni, maka di Madinah 10 rakaat. Di Mekah 10 rakaat. Tuan-tuan. Tak ada 20. Tu imam pening. Mereka duduk biasa 20. Tiba-tiba buat 10. 10 rakaat pula tuan-tuan. Maka baca surah, baca Quran 1 juzuk. Jadi 1 rakaat tetap 2 lay. 2 lay Quran. Kalau 10 rakaat 20 lay. 20 muka. Kalau lay 20 muka. Dia berdiri panjang lama. Kalau dulu tak panjang. Panjang lama. Bukan dia mau buat. Tak payah. Arahan pihak atas. Saya tak mahu sebut nama. Arahan tak payah. Mereka tak mau. Satu. Jadi tak syok, tak seronok. Dia besar. Yang keduanya semayang witir. Maka semayang witir 3 rakaat, 2 rakaat 1 salam, 1 rakaat 1 salam, tuan-tuan. Yang lepas-lepas tu buat. Tapi Peter ini dia tak tawan. Sebab apa tak tawan? Kadang-kadang dia 3 rakaat 1 salam, kadang-kadang 2 rakaat 1 salam, 1 rakaat. Jadi kita niat tak tentu kalu. Cempera habis. Tu yang tak seronok, tuan-tuan. Cempera. Kita niat 3 rakaat, dia buat 2 tak kacau. Kacau, tuan-tuan. Yang tu imam pun. Baik di Mekah, Madinah macam. Pening saya. Jadi tak seronok. Jadi kita niat 2 rakaat, dia buat 3. Kita niat 3, dia buat 2. Saya kata, mulu ni mampu dah. Ini celahu akhir zaman, tuan-tuan. Akhir zaman. Habis dah. Dulu kalau rakaat pertama witir tabi'is, rakaat yang kedua kulit kafirun ulanglah. Tapi sekarang dah dia pening. Macam-macam dia baca surah. Boleh memang itu sunat hai'ah saja. Bila sunat hai'ah saja dia nak baca mana bacalah. Tapi kita celahu, tak pernah saya, tuan-tuan, bila habis boleh 10 rakaat, saya kata makin takbir agak sama taraf. Saya menunggu duduk lama. Tengok dia baca surah baru saya makin takbir. Makin dia baca, baru dia baca sampai baru witir dah. Tidak, saya tak angkat takbir. Saya celahu. Tu perempuan saya malam ni kita naik. Kemudian dia pikul lain. Ini akhir zaman, tuan-tuan. Di sana pun dah celahu. Jadi tuan-tuan, yang keduanya sedih tak? Tempat yang lapang boleh lalu. Sebab tu kalau nak pergi Mekah, pergi mudahlah. Lapang tak apa, dia sekat lebih daripada mata apa lagi. Dan macam nak pergi menyamun, tak ada jalan lah. Kena liun kejauh, ya Allah. Dia tak bagi kita sesak, tapi dia sekat sampai dia sesak. Yang lapang dia tak sekat. Boleh faham, tuan-tuan? Tiap buka. Susah orang. Sebab tu, tuan-tuan, bila saya balik mai sini, balik mai walaupun puasa buat ibadat, puasa selesa. Di sana dulu selesa, lah tak selesa. Dengan keadaan arahan atas. Saya tambah abang, sabar-sabar. Itu, buatlah sembahyang tarawih. Ingat tahun depan belum tu, tinggal 3 hari lagi. 3 malam lagi. Malam ni, malam 27, malam esok, malam 8, malam lusa, malam 9. Malam ni tak ada, malam 30, kita tak ada dah. Kalau dia raya 2 bulan, tinggal 2 malam lagi lah. Kalau dia raya 3 bulan, 3 bulan April, Mac, maka cukup kita. Jadi kita tak tentu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maka pergunakan masa yang ada saki baki bulan Ramadan. Dia ada 3 malam lagi, buat 20.
Jangan tak buat. Paksa diri. Paksa diri beribadat. Ikhlas sungguh kerana Allah. Bukan paksa diri kerana nak tunjuk orang. Ini tuan-tuan, ikhlas kerana Allah. Jadi tuan-tuan, adakah kita buat begitu? Sedangkan kita baca, Allah mabalighna Ramadan tak mana kalau kita tak buat. Dia minta hidup saja bulan Ramadan tapi tak buat. Rugi. Ke depan tak tu. Itu yang pertama. Yang keduanya, bulan Ramadan, adakah kita tunai sembahyang sunat tahajud? Kita mangkit tak sembahyang sunat tahajud pulang malam. Tinggal 2 malam lagi, hal lepas-lepas kita dah tak buat. Malam ni saya peringat, adakah kita mangkit sembahyang sunat tahajud? Sembahyang sunat tahajud bulan Ramadan tambah malam ni malam Jumaat. Ya Allah tuan-tuan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mangkit sembahyang sunat tahajud. Adakah kita kalau tinggal malam ni buat, kalau duduk buat tambah malam ni bagi elok tahajud. Tinggal 2 malam lagi, 3 malam lagi, tuan-tuan. Ikhtiar dari sunat tahajud. Buatlah. Jangan tak buat. Mangkit. Kalau isteri masak nasi, kita mangkit sembahyang sunat tahajud, tuan-tuan. Tak adalah sembahyang sunat witir. Dah lepas tarawih tadi dah sembahyang sunat witir dah. Tapi kalau kita sembahyang lepas sembahyang tarawih, kita sembahyang sunat witir 2 rakaat saja. Boleh lagi sembahyang sunat witir tambah lagi 2, 3 sampai 11 rakaat. Tuan-tuan, merenung balik. Adakah kita sembahyang sunat tahajud? Ada banyak tinggal sayang sembahyang sunat tahajud. Sedangkan Nabi yang maqam dia yang terserlah di akhirat, maqam terpuji terserah sebab dia mangkit sembahyang sunat tahajud. Dia tak tinggal sembahyang sampai bengkak kaki-kaki. Adakah kita mengaku umat Nabi Muhammad beriman pula kita tinggal tak buat rugi lah? Sedangkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqama. Sebahagian daripada mana? Mangkitlah. Ikhtiarlah. Mangkit sembahyang sunat tahajud. Jangan tak sembahyang. Sama ada 2 rakaat ke, 4 rakaat ke, 6 rakaat ke, buatlah. Mangkit. Sakit baki tinggal 3 malam ni, 3 malam tuan-tuan. Sayang tumpang bila hidup. Mati tak boleh buat dah tuan-tuan. Ini untuk bekal mati. Mati. Sebab tu saya pergi rumah berak saya di Kuala Lumpur. Rumah besar. Rumah besar tuan-tuan. Indah, elok, tak catat. Hias sana, hias sini. Di Kuala Lumpur tuan-tuan. Saya kata pada rumah besar ni matikan bawa sikit pun. Semua tinggal. Jangan kita syok dunia saya kata. Tapi kita akhirat kita lupa. Mati tak balik dah. Beringatlah, jangan syok hias rumah saja bagi besar bagi elok. Maka sedangkan akhirat kita tak beringat, rugi. Kita kena cari untuk akhirat. Sebab itulah wabtaghi fi ma ataakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari akhirat, cari sungguh. Tumpang kita tinggal 2 hari 3 hari cari, buat. Tapi jangan lupalah haban dunia. Dunia pun kita cari juga. Kalau tak ada duit tapi Mekah cari akhirat. Ulun tumpang tinggal 2. Tuan-tuan, tinggal 3 malam ni tak tu saya ada punya ingat. Tahkah malam ni malam Lailatul Qadar. Saya ingat tak lagi. Sebab dia ada tanda-tanda dia Lailatul Qadar. Tak ada lagi, itu pun tak tahu. Dia di Mekah tak tahu. Tapi di sini ada juga rasa dia. Sebab adalah tanda-tanda dia. Lepas-lepasan tak ada lagi Lailatul Qadar. Kemungkinan besar malam ni. Kut ajar Tuhan. Jadi tuan-tuan, mayarlah, buatlah. Jangan tak sembahyang sunat tahajud. Mangkit selagi tak masuk subuh, maka ada Lailatul Qadar. Masuk subuh habis. Sebab tu Lailatul Qadar ni tuan-tuan, ada yang kata malam 27 berapa. Dia tak tentu. Cuma Nabi berat banyak sikit 20 naik ke atas pergi iktikaf.
Maka habuan siapa boleh Lailatul Qadar sama dengan dia beramal dengan 83 tahun lebih kurang. Kita nak hidup 83 tahun pun tak tahuan dah. No, saya umur lah 72 tu pun melelong. Ada kamu mana ada 70? Seorang tak ada lagi 70 ni, ada 70. Ada kot. Ada kot. Tak ada lagi. Kau ingat buat. Ini tentang semayang sunat tahajud. Jangan tak semayang, mangkit semayang. Jangan segan ikut mengantuk lena orang gerak. Makin kita dirilah tuan-tuan. Jaga kunci jam goceng. Kita mangkit pukul 4 mangkit, pukul 4 kan nak mengantuk kot. Nak masuk subuh pukul 5:56 dan sembahyang apa rakaat tu. Maka kalau mangkit sembahyang apa semua, bini pun seronok. Amboi abangku malam ni makin sembahyang sudah tahajud, taubat dia syok. No, ni tak ada lelin no. Ini tuan-tuan yang kita berdoa sangat, Allah membalighna Ramadan, minta bagi sampai Ramadan, tiba-tiba kita tak buat pun alik leno ya. Sebab tu tuan-tuan ketiak mangkit malam ni, tinggal 3 malam ni, mana tahu haban kita Lailatul Qadar tak haban kita. Tuan-tuan. Tapi kalau Mekah semalam, ya Allah, malam 20 naik ke atas manusia, ya Allah, lepas tu macam musim haji nak keluar masjid pun ketat begini. Ini keadaan dia tuan-tuan. Itu kalau kita sunat tahajud. Yang kebanyakan kita dah bulan Ramadan, banyak dah kita baca Quran. Quran kita baca dah, sedangkan Quran turun dalam bulan Ramadan, 7 bulan Ramadan. Adakah kita baca Quran habis sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali khatam? Kita menung balik. Sedangkan Quran tu dusturna. Quran tu itu menjadi perlembagaan kita. Adakah kita baca Quran boleh habis sekali? Tak boleh habis sekali kah? Cukup lekeh hak lain baca sahabat baca sampai tak dengar sahabat muhung yang banyak. Tak ada apa pun muhung. Tapi Quran, mukjizat Nabi Muhammad SAW, iaitu Quran. Tuan-tuan. Sebab tu kita kena baca Quran. Rajin baca. Bulan Ramadan nak ambil dahulu. Malam ni baca, mangkit, balik baca jangan duduk menyembang. Sudah sembahyang tarawih balik rumah baca Quran. Mangkit biar awal perempat sembahyang sunat tahajud baca Quran sebelum subuh. Minta kita jadi malam Lailatul Qadar. Sekali kita baca, macam kita baca 83 tahun tuan-tuan. Itu untuk pakai mati. Adakah kita baca Quran? Ini tuan-tuan bulan Ramadan. Bulan dan akhirah Quran baca bagi banyak rajin. Belajar. Jangan malu tuan-tuan, tak boleh. Ngaji. Jangan kata aku tua, aku sekarang nak mengaji. Malu korang. Tak kira tua, mati kan kira tua pun. Sepatutnya tua pun mati. Tak, muda pun mati. Baca Quran. Jadi Quran ini tentang perlembagaan orang Islam. Mukjizat Nabi Muhammad satu tu yang ada. Yang lain semua keluar mukjizat semua habis. Lah tu keluar, lah tu habis. Cuma dengar cerita. Tapi Quran mukjizat Rasulullah sampai kiamat tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, pakai mati tuan-tuan. Siapa yang nak pergi cerah kubur di akhirat, bukan masuk letrik dalam kubur pun bagi-bagi, tak ada. Siapa rajin baca Quran, itulah bekalan dalam kubur tuan-tuan. Jadi yang ni tuan-tuan, Quran jangan malu nak. Tak boleh. Kalau duit kita boleh habis kot lain, bagi kot nur, bagi kot ni, sedangkan kita niri umat Nabi Muhammad. Quran itu perlembagaan kepada kita, sedangkan kita tak belajar Quran, leceh, tobat leceh tuan-tuan. Sekurang-kurangnya kita boleh habis sebulan bulan Ramadan sekali, ataupun setahun sekali. Hidup sampai 80 tahun sekali khatam pun tak. Harap ngaji masa budak-budak dulu-dulu itu pun tak ada. Hak ini Quran tuan-tuan. Bacalah Quran. Rajin baca Quran. Jangan malu. Tak hati belajar. Tak selesai kalau kita tak baca Quran tuan-tuan. Harap orang semua untuk baca Quran. Main mati pagi orang baca Quran, suruh baca. Yang kita sendiri harap tak baca. Mengaku Nabi Islam, Nabi Muhammad, kitab Al-Quran.
tak boleh baca pun. Mengaji, buat keluar duit, bagi kat tok guru, panggil, ajak, bagi ni boleh. InsyaAllah. Saya tuan-tuan, saya nak cerita seorang perempuan. Dia hantar mengaji, belajar Quran, anak dia kat kak saya. Dia pramugari, kak saya belajar Quran. Maka dia hantar anak dia pergi ngaji Quran. Akhirnya dia pergi ambil, dia mengaji sama. Apanya langsung dia tak boleh Quran. Segak lah. Orang pramugari ni orang kelas segak-segak. Tak boleh Quran. Bila dia tak boleh Quran, anak dia belajar. Dia malu ke anak. Dia belajar. Belajar ke saya cengik. Marah macam budak-budak. Maka akhirnya dia boleh lancar dulu daripada anak dia. Anak dia boleh tegur. Maka sambil dia belajar, dia baca Quran, dia keluar air mata, menelih air mata, jatuh atas Quran. Sebab dia tak boleh. Akhirnya dia punya insaf diri dia. Dia pulun diri dia. Baca Quran. Akhirnya dia, anak dia tak hantar kat dia. Dia sendiri yang ajar. Haknya ni tuan-tuan. Nak 1000 daya, tak nak 1000 tak mau. Jangan malu bab Quran. Sampai tua pun duduk semayang. Tua semayang. Orang baca Alhamdulillah. Dia Alhamdulillah. Dia kira Rumi. Kira H. Maka tak betul. Sebab tu huruf hijaiyah 27 huruf. Kita kena tahu belajar bagaimana. Ini Quran. Adakah kita boleh baca Quran selama ada malam ni, malam 27, 26. Habis dah sekali Quran bulan Ramadan? Tak. Nak kelas apa habis? Habis pun. Dah. Habis asri. Dah. Bagi habis. Sebulan Ramadan. Sekali. Habis korang. Tidak. 2, 3, 4 kali. Terima. Barulah betul kata. Wal Quran dusturna. Quran itu menjadi perlembagaan kita. Allahu ayatuna wa rasulul zamtuna. Tak apa hanya tu. Ini Quran. Jadi itu Quran. Bacalah Quran. Tuan-tuan. Hari-hari baca. Tinggal 3 hari lagi nak habis bulan Ramadan. Ketiak niri baca Quran. Tak boleh nak baca dah. Sebab tu saya harap kepada tuan-tuan, perempuan yang tak boleh baca Quran, belajar, pergi mengaji. Duit ada, bagi kat tok guru. Niat duit kita nak untuk bagi kita pandai Quran. Pahala besar tuan-tuan. Tak ada dah punya pahala. Pasal kita cari duit nak bagi kita pandai baca Quran. Ingat, bila mati habis tak ada dah. Quran belajar. Jangan. Itu yang keempat. Bulan Ramadan habis. Yang kelimanya tuan-tuan, kita bulan Ramadan, tang mana kita kasih sayang kepada mak kita. Mak ayah. Tang mana? Adakah kita sedekah jariah? Sedekah untuk mak, sedekah untuk ayah bulan Ramadan. Niat elok-elok. Walaupun RM1, walaupun sekupang, niat untuk mak dan ayah. Mak beranak teruk, pasal Kedah teruk, nak mampu itu berasa Kedah. Tapi kita tak tahu keadaan mak berjuang untuk melahirkan kita. Mai kita dah kita hidup bulan Ramadan, banyak mana kita derma, dekah, tabarruk untuk mak ayah kita. Mak kita buat kat kita, jaga kita, bagi kita pandai mengaji, pas semua kerja besar, gaji bulan beribu, haram tak ingat kat pak mak pun buat. Adakah kita terima untuk mak ayah? Adakah kita berdoa untuk mak ayah? Adakah nak berdoa apa semayang pun tak? Kalau main semayang kot lah tu imam baca Allahumma fir lana dzunubana wa li abaina wa li ummahatina kot. Tapi tak semayang, tak ada. Tak mana tanda kita sayang kat mak kita, ayah kita, tuan-tuan. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, kepada siapa aku nak baik ya Rasulullah? Kepada ibumu. Selain daripada itu, ya Rasulullah, kepada siapa? Ibumu. Selain itu, kepada siapa? Ya Rasulullah, ibumu. Yang keempat, baru bapakmu. Pasal apa? Mak kita kena sayang semua. Mak lah yang melahirkan kita, tuan-tuan. Cukup teruk seksa. Orang kata orang tutup nyawa di ujung rambut. Berapa banyak kita sedekah untuk mak kita tiap-tiap hari. Berapa banyak kita tabarruk untuk mak ayah kita tiap-tiap hari dalam bulan Ramadan. Ini hati-hati. Sebab tu saya ingat ini, hati aku ini nak sedekah seringgit untuk mak aku. Aku nak sedekah seringgit untuk ayah aku. Cukup.
Kot kita tak buat, kot tak buat betul, tuan-tuan. Ingat mak pak kita berjuang untuk kita. Tu kita ada dan belah kita pula sampai ketua. Sampai ke besar. Bagi mengaji pula sampai pandai. Boleh kerja gaji beribu. Duk kira nikah bini. Mak pak tak ingat. Hanya ni yang sedih, tuan-tuan. Kita melengung balik. Kalau kita buat baik kepada pak kita, ayah kita, mak kita, insya-Allah anak kita akan buat baik kepada kita. Birru abaakum tabirrukum abnaakum. Kalau kita buat baik kepada kedua ibu bapa kita, insya-Allah anak kita buat baik kepada kita. Tapi kalau kita tak buat baik, tunggulah. Tanduk lembu tak pernah pergi ke depan. Tak pernah pergi belakang, pergi depan semua. Tuan-tuan, sebab tu kalau kita nak bagi anak kita buat baik kepada kita, kita sayang kepada ibu bapa. Bukan sayang bagi duit, itu sikit sangat. Yang sayang kepada mak pak kita berdoa, kita tabarruk untuk itu nama sayang. Tuan-tuan, bukan sayang untuk di mulut. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita putus, nak pergi putus dengan mak pak kita, bukan kita tak pergi rumah, bukan apa, tak berdoa, tak buat ibadat, itu putus nama dia. Tapi kalau dia mati berkurun dah, lama dah. Tok nenek kita lama dah mati, tapi kita berdoa, kita derma untuk dah, tetap ada pertalian dengan mak pak kita, tuan-tuan. Ini yang kita nak cari. Sayang dari kita. Ni akhir Ramadan ni, berapa banyak dah kita derma untuk mak kita, ayah kita. Buatlah, carilah. Berapa banyak kita berduri untuk mak kita, buatlah. Berapa banyak kita baca Quran, hadiah pahala kepada mak kita. Jadi ini yang kelima, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang kelima, ingat mak yang paling utama sekali. Nombor dua ayah. Hak lain tu kita boleh tak boleh, utamakan yang tu. Ingat mak kita berjuang bermati-matian siang malam, tiba-tiba mai kita besar, kita dah ada, kita lupa datang, tak ingat ke mak pak kita, ingat kepada orang, ingat kepada orang lain. Mak pak kita tak jaga. Jangan, tuan-tuan, ingat kepada sedekah untuk mak. Siapa tahu ikhlas hati kita, buat bagi betul. Ingat, aku nak sedekah ini, nak sedekah untuk mak aku RM10. Ke ayah RM10. Mak dengan ayah jangan pisah nak. Walaupun dia tak belah kita, ada yang dengki pasal mak tak belah dia, ayah tak belah dia, bagi ke orang, bagi dia beradik. Biar pilah yang tu, dah dia sesak dulu, dia sesak. Makalah kita janganlah diungkit-ungkit yang tu. Kita ingat dia lahirkan kita pun alhamdulillah, tambah-tambah dia belah kita. Jadi tuan-tuan, itu ayah mak, tuan-tuan. Ingat mak, ingat ayah. Berdoa, sedekah diriah untuk mak kita sebanyak mungkin yang kita dah ada. Bagilah. Tambah-tambah kita ingat ni, ini 26 Ramadan, esok 27. Esok. Maka kita keluar zakat fitrah. Ini siapa ingat? Zakat fitrah untuk kita, anak kita. Jangan lupa keluar satu cupuk, satu gandang. Jangan bagi kepada amin hari ini. Bagi kepada orang yang susah. Ingat, sedekah perah ini untuk mak aku, mak yang dah mati. Bagilah sedekah satu gandang. Itu kalau kita boleh bagi sedekah satu bagi fitrah satu gandang, maka kau bagi kat mak satu gandang. Tapi mak bukan fitrah, mak sedekah. Tapi jangan bagi ke amin. Sebabnya tu amin tak boleh ambil. Yang dia boleh ambil fitrah. Yang tu kita cari yang hal susah ni. Dia metikah darah beras cukup segantang ni untuk mak ayah saya. Mak segantang, ayah segantang. Pandai-pandailah yang tu. Ini tuan-tuan. Duit kita ada, beli beras. Jangan kalau nak dekat duit payah rit. Dalam mazhab Syafi'i bagi beras syok sikit. Syafi'i dia gunakan beras. Ini tuan-tuan yang kelima. Buatlah untuk mak. Ketiaklah tu. Walaupun mak ayah dulu jahat, mak jahat, ayah jahat. Jahat ni tuan-tuan, yang paling jahat di dunia bukan kata berzina, bukan kata mendarah arak, bukan kata menjudi, itu dosa berat. Tapi yang paling besar kali tinggal sembahyang. Orang tua dulu dia kerja berdagang baru, biar dia pahala.
Iman mereka ada. Kita berdoa minta supaya Tuhan ampun dosa. Minta doa, ya Allah ya Tuhanku, apalah dosa mak aku ayahku. Minta kepada Tuhan, minta ampun. Kitalah anak yang soleh. Jangan ya biar aku aja min judi ya dulu, belakang ke bawah min bacok lah. Depa kita anak yang soleh berdoa. Insya-Allah karena kita berdoa tuan-tuan, Tuhan boleh ampun dosa mak kita. Sebab kita masuk dalam arti kata anak soleh. Bila mati, iza matabu Adam, apabila mati seorang anak Adam, putuslah segala amalan dia. Tak ada dah, habis dah. Nak buat tak boleh. Kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, anak yang soleh berdoa, ilmu yang baik. Jadi kita anak yang soleh berdoa lah. Ya Allah Tuanku, nak bahasa Arab tak erti. Malah bahasa Melayu. Ya Allah Tuanku, ampun dosa mak aku, ayahku. Lah tu. Tapi janganlah derai malu ke orang. Kalau nak bahasa Arab, Allah mafili zunubi wali walidayya warahmuma kama rabbayani shaghira. Itu untuk seorang. Jadi tuan-tuan berdoa nak minta supaya ampun dosa mak kita. Insya-Allah selagi iman dia ada walaupun dia jahat, kita berdoa Tuhan boleh ampun. Pasal apa? Ini anak yang soleh. Tapi kalau iman dia tak ada, mak dia kafir, dia Islam, nak berdoa masuk Islam tak ada jalan. Tak ada jam tu habislah muktamad. Jadi insya-Allah kita doa moga-moga mak pak kita walaupun dia dosa besar, dia tak sembahyang, dosa besar tak sembahyang, tak besar, tak ingat tu dosa besar, maka kita berdoa terlepas dia. Ini masuk dalam kita arti kata kita anak soleh. Bila sebut anak soleh, kita terus berdoa kepada dia. Masya-Allah tuan-tuan, bukan nanti serban besar, bukan nanti pakai jubah labuh apa semua. Maka kita walaupun tak pakai, tapi hati kita ikhlas. Ya Allah Tuanku, ampun dosa ayahku, mak aku. Ya Allah, tak ada dah hari-hari tu sebelum ingat masuk bulan Syawal. Sebab 2 malam ni kod kita kena malam ni tu sama kita berdoa kepada mak ayah kita selama 83 tahun. Hai sedang tuan-tuan, hapuan kita berkat petuah mak kita. Ini kita masuk dalam arti kata anak yang soleh. Kalau kita buat macam tu kepada mak ayah kita, insya-Allah anak kita maka buat kat kita pula di masa akan datang. Jadi tuan-tuan, masa pun dah Daud sayup dah. Tinggal lagi 4-5 minit lagi tuan-tuan. Betul no? Jadi kita nak sembahyang lagi. Lepas tu pakai yang ada kerja ini. Kalau jamaah saja tak kerja pun tak bagus juga. Boleh tuan-tuan? Boleh. InsyaAllah. No. Boleh. Jadi tuan-tuan, akhir sekali. Ya, tu sebab saya tak ada tajuk. Tajuk saya bebas. Akhir sekali, ingat diri kita dah tua. Ingat diri kita dah tua. Jangan ikut orang. Nafsu saja muda. Badan dah tua tuan-tuan. Maka bila kita boleh hidup bulan Ramadan, buatlah amal ibadat sebanyak mungkin untuk diri kita pekai mati. Pekai mati bukan bawa apa-apa. 2 saja pekai mati. Satunya pahala, yang keduanya dosa. Itu pekai mati. Siapa pekai mati banyak pahala, alhamdulillah, terpulang pada diri dia. Siapa pekai mati dia tak ada pahala, dosa, terpulang pada diri dia. Tanggung ambil lah tuan-tuan. Jadi dah kita tahu macam ni tuan-tuan, janganlah ikut hawa nafsu. Buat apa yang disuruh, tinggal apa yang ditegah. InsyaAllah kita berjaya dunia dan akhirat. Nak jaya akhirat. Dunia terani dah kita berjaya dah terani tuan-tuan. Cukup dah terani. Akhirat jangan kita dunia terani, mai akhirat jadi macam cahaya Nur Alid buat apa tuan-tuan. Kita betul tuan-tuan. Tuhan jadi manusia atas muka bumi ni 2 puak saja. Tak ada lain lebih dari itu. Dalam surah At-Taghabun ayat 2, puak kafir, puak Islam. 2 tu saja atas muka bumi. Maka kita masuk dalam puak Islam, alhamdulillah tuan-tuan. Bila boleh masuk puak Islam, kita tahu keadaan diri kita. Mati nak bohtang mana, syurga ke neraka lah. Kalau boleh bersyurga, alhamdulillah kita sadari. Kalau neraka, terpulang pada diri. Ini tuan-tuan kita. Hak kafir tu saya kira lah. Dia kata mampu habis lah. Tapi ada poin yang tu. Haknya ni, betuahnya kita tuan-tuan.
Tuhan jadi sebab apa yang kita betul? Sebab mak pak kita Islam, terbit kita di Islam. Tapi pak mak kita bukan Islam, belum tentu terbit dari Islam. Belum tentu, tuan-tuan. Sebab tu tengok dari ayat surah Taghabun ayat 2, Tuhan jadi manusia di atas muka bumi dua puak saja, puak kafir, puak Islam. Jadi kita betul tuan-tuan, sebab pak mak kita Islam, kita jadi Islam. Kalau pak mak kita puak hijau, tak tentu lagi tak tentu lagi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dekat ni saja insya-Allah. Salah silap, terkasar bahasa, saya minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wallahualam. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.